rukun dan syariatnya serta tidak boleh diubah-ubah. Contoh solat, puasa, zakat dan haji. Okey. Ibadah umum pula. Faham. Ibadah umum maksud ibadah meliputi semua aspek kehidupan, sama ada hubungan dengan manusia atau makhluk lain yang tidak bertentangan dengan syarat. Syarak. Contoh makan, minum, berniaga dan bekerja. Okey, terima kasih Saina. Sama-sama. Okey, tadi Saina dah bacakan dua jenis ibadah, iaitu yang pertama ibadah khusus dan yang kedua adalah ibadah umum. Okey, kita tengok ibadah khusus. Ibadah khusus, apa yang ibadah khusus? Maksudnya adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Cara, rukun dan syaratnya serta tidak boleh diubah-ubah. Contohnya apa? Contohnya solat, puasa, zakat dan haji. Ini ibadah khusus dan dia tidak boleh diubah. Rukun dia tak boleh tambah, tak boleh kurang. Kalau rukun kurang, tak sah. Kalau syarat kurang, tak sah. Jadi Syarat. betul. Syarat, contohnya awak nak solat, ada syarat-syarat dia, ada rukun-rukun Oh, dia. Syarat sebelum nak solat kenapa? cikgu? Syarat nak sebelum solat nak kenapa? Sebelum solat syarat dia apa nak buat? Wudu. Kena wudu. Berwuduk dulu. Kena wudu, lepas tu dirikan solat. Kena memastikan diri kita bersih. Maksudnya dalam wuduk tu lah kita dah pastikan diri kita bersih. Syarat sebelum solat kena wuduk dulu. Kalau tak wuduk jadi Tak jadi solat. Jadi perkara tu tak boleh diubah-ubah sehingga sekarang. Semenjak daripada 1400 tahun dahulu, daripada zaman Rasulullah SAW lagi, perkara tu tak berubah sampai sekarang. Tak ada pun dia kata okey sekarang kita tahun baru 2021 kita ubah tambah satu lagi. Tak boleh. Tak ada, betul tu takkan boleh. Dan ia akan menjadi syariat Islam. Zaman dulu puasa tak ada kan cikgu? Zaman dulu puasa tak ada. Ya ke? Awak baca mana puasa? Zaman Nabi Idris bukan. Nabi Idris pun pernah puasa. Itu macam 2, 3 itu macam kan cikgu, macam itu kan? Kalau nak dikatakan zaman dulu tak ada puasa tu, wallahu alam. Tapi kalau nak katakan cara berpuasa tu, ia mungkin berbeza. Mungkin sebelum zaman Nabi Muhammad, Nabi-Nabi yang sebelumnya puasa mereka lain. Macam ada dikatakan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud selang sehari. Hari ni puasa, esok tak puasa. Hari ni puasa. Ya, cikgu macam itu cikgu. Puasa, esok tak puasa. Itu zaman Nabi Daud. Dan masih boleh diamalkan. Cikgu Anwar. Masih boleh diamalkan oleh kita kalau kita mampulah. Sebab itu ikut kemampuan. Sekarang ni yang saranan Nabi SAW, kita puasa sunat iaitu puasa Isnin, Khamis, dan puasa pada hari putih. 3 hari putih itu. Cikgu, kenapa kena puasa cikgu Isnin dengan Khamis? Itu sunat Nabi Muhammad yang dulu. Hari-hari Nabi Muhammad puasa ya cikgu? Hari-hari, nak kata hari-hari, wallahu a'lam tak. Sebab ada hadis mengatakan Nabi pun ada waktu berbuka, ada waktu berpuasa. Sebab ada kisah yang cikgu baca, ada seorang sahabat ni dia kata dia nak buat lebih. Dia nak puasa hari-hari, dia tak nak berbuka. Kemudian Nabi cakap kepada sahabat ni, sedangkan Nabi pun kadang-kadang berjaga malam, kadang-kadang tak bangun. Kadang-kadang Nabi puasa, kadang-kadang Nabi tak puasa. Macam tu. Jadi Nabi buat perkara ni supaya Nabi tak nak membebankan umat lah. Faham tak? Nabi tak nak umat ni macam terlampau beribadah sampai memudaratkan diri. Jadi Nabi mengajarkan perkara ini. Galakan Nabi adalah puasa Isnin Khamis.
Kalau mampu puasa Isnin Khamis. Itu pun puasa sunat. Cikgu ni puasa Isnin Khamis. Okay, faham Cikgu tak? puasa. Ha? Cikgu puasa. Kalau cikgu rajin, cikgu puasa lah. Saya pun puasa cikgu 1-2 hari. Bagus, Saya bagus. dengar cikgu, itu dia cakap kalau puasa itu hari Isnin dengan Jumat, dekat hadis cakap ada tu jannat yang buka jannat punya pintu. Isnin Khamis, Isnin Jumat, Isnin Khamis kan? Isnin Kamis. Yelah. Ada yang mengatakan, hadis yang mengatakan bahawa amalan manusia ni akan diangkat pada hari Isnin dan Khamis. Jadi siapa yang puasa pada hari Isnin dan Khamis, dia beruntung lah. Sebab dia dah lah buat kebaikan pada hari tu, dia puasa pula. Maknanya dia punya kebaikan tu bertambah lah. Faham tak? Faham cikgu? Okay, apa Hanif nak tanya apa lagi? Faham cikgu. Cikgu Anwar, saya fikir apa tak cikgu? Orang Islam selalu sebut Allahu Akbar kan cikgu? Saya cari kat Google perkataan apa yang paling menakutkan, dia datang Allahu Akbar. Kenapa yang cikgu Anwar? Cuba cikgu cari sendiri kat Google. Hanif cuba sekali lagi. Cakap sekali lagi. Saya tengok lepas tu satu lelaki di Switzerland, dia sebut Allahu Akbar, polis tangkap dia saman dia 170 pound. Bazi. Lagi satu lelaki kat mall, dia sebut Allahu Akbar, semua orang-orang mall lari. Selamatkan nyawa. Itu sebenarnya orang cakap apa, isu Islamofobia. Ni kes diorang takut pada pengganasan lah. Pengganasan, terorisme. Sebab dia kata Islam ni agama teroris. Sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk memburukkan Islam lah. Diorang main luka-luka tu kan cikgu kan? Cikgu tak berapa pasti nak, tapi cikgu rasa tak perlulah tengok pada Google yang kena fikir, sebab dia bukan isu yang sensitif kan. Dia macam kadang benda-benda ni dia macam lebih kepada terorisme, dia akan banyak menyinggung pada Islam lah. Jadi kita tak patut lah kalau benda-benda macam ni kita kurangkan tengok pada Google. Lebih baik kita Karul jangan Hanif jangan tengok. Lebih baik kita tengok benda-benda yang boleh menambahkan amal kita. Sebab tu lah Google ni, sebab dia pun daripada orang bukan Islam kan, Google. Jadi source tu tak berapa nak tepat lah. Cikgu, saya tekan dari Google, cikgu, who is the best man in the world? Dia orang cakap Nabi Muhammad. Bagus kan? Yelah, sebab kalau ikut kajian UK pun dia kata Nabi Muhammad adalah orang yang paling berjaya lah. Orang yang penuh dengan inspirasi, manusia yang penuh dengan inspirasi. Sebab benda tu memang dorang tak nafikan, tapi yang masalahnya adalah dorang tak ikut apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Jadi itulah perkara yang perlu kita usahakan sebagai seorang Islam. Kita perlu ajak lebih ramai lagi orang yang bukan Islam masuk kepada Islam. Itulah tugas kita. Memang dorang percaya. Macam juga masa zaman Nabi Muhammad SAW dulu, ramai yang percaya pembawakan agama Nabi Muhammad, agama Islam, tapi dorang tak nak ikut. Okay, faham Faham cikgu. Faham cikgu. Itu selingan lah sebab Hanif tanya. Okay, yang ibadat khusus tu faham Faham cikgu. Maksudnya ibadat ni dia tak boleh ubah. Solat, puasa, zakat, haji, semuanya tak boleh ubah. Ini sebab dia dah jadi satu kewajipan, benda yang wajib ditunaikan oleh kita, jadi tak boleh diubah-ubah.
sampai bila-bila, sampai kita ada anak, ada cucu, ada kid semua, benda ni tetap sama, tidak ada berubah. Tak ada kata okey satu masa nanti haji akan bertukar. Kita mungkin akan haji di tempat lain pula. Tak ada. Masih di Mekah, Nawarah, kita akan masih pergi ke Kaabah, membuat tawaf semua lah. Itu perkara yang tidak boleh diubah. Okey, seterusnya kita pergi kepada ibadat umum. Ibadat umum, apa dia ibadat umum? Nanti Yati dan Saina dah bacakan. Ibadat umum pula maksudnya adalah ibadah yang meliputi semua aspek kehidupan. Dia meliputi semua aspek kehidupan kita, sama ada hubungan dengan manusia, hablum minannas, atau makhluk lain, maksudnya sama ada binatang, pokok-pokok tumbuhan yang tidak bertentangan dengan cara, yang tidak melanggar dengan syariat Islam. Contohnya apa? Makan, minum, niaga, dan bekerja, belajar, semua tu adalah ibadat umum. Ini pun ibadat ya cikgu? Ibadat lah. Kita makan sebab apa? Kita nak solat, ada tenaga untuk beribadah kepada Allah. Kita minum sebab apa? Supaya ada tenaga untuk beribadah kepada Allah. Kita berniaga, berniaga sebab apa? Kita nak ada sedikit duit, kita nak ada sedikit keuntungan, supaya apa? Kita dapat sumbangkan kepada agama kita, supaya dapat kita bantu mana orang yang susah. Kita bekerja sebab apa? Sebab kita nak naikkan ekonomi negara kita, bangunkan ekonomi negara Islam, supaya apa? Negara kita ni dipandang tinggi oleh negara-negara lain. Kita dapat membantu negara-negara yang mundur. Ibadat itu, tapi dipanggil ibadat umum. Faham tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Cikgu, yang ibadat umum itu boleh tukar ke? Tak boleh tukar ke? Tukar masuk awak. Masuk awak ya sih. Selain daripada yang ni lah, contoh-contoh ni. Contoh-contoh itu makan minum berniaga. Yelah, boleh lah, dia boleh tukar-tukar. Selain daripada ni lah, makan minum berniaga, bekerja, bersekolah, itu semua ibadat. Okay, faham tak? Faham cikgu. Yang penting okey, yang penting dia tak melanggar syarat. Awak kena faham ni, dia tidak bertentangan dengan syarat. Contohnya awak bekerja, kita bagi satu contoh. Awak bekerja tapi awak bekerja benda yang melanggar syarat. Contohnya awak bekerja sebagai seorang pencuri. Itu bukan ibadat tu. Itu dah melanggar syarat. Dan awak dah buat suatu benda yang Allah tak suka. Jadi itu bukan bekerja yang bukan ibadat yang umum. Bukan ibadat lah. Sebab awak dah buat benda yang melanggar syarat. Apa awak katalah awak bekerja tapi awak menipu. Juga sebab awak dah buat benda yang melanggar syarat. Okey, faham tak? Faham cikgu. Pendek ni mungkin dalam termasuklah benda-benda lain, makan minum. Makan minum tu kita kata macam awak makan makanan yang haram, yang tidak digunakan Islam. Nauzubillah dzalik lah, kalau kita tak naklah benda tu. Tapi bila awak makan atau minum pada benda yang haram, ia tidak jadi ibadat lah. Ia tak termasuk pada ibadat. Sebab ibadat ni apa kita faham tadi? Ibadat ni dari bahasa adalah kita patuh tunduk pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Faham cikgu. Pertandingan menjadi. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Ni. Kenal pasti ibadat umum Maka dan atau ibadat khusus. Okey. Yang mana ibadat umum, yang mana ibadat khusus? ibadat khusus Meniaga. makan, solat. Yang dia ada bahasa Melayu yang Ibadat baik. Ibadat khusus. Cikgu yang tu Mekah yang Khusus, sebenar Mekah tu khusus. Ini Mekah olok-olok ni, Mekah betul ni. Sebab saya tahu sebab ada besar dinding dia. Ya betul. Ini lain ni. Umum cikgu. DDM friend lah. Boleh awak boleh hantar DDM friend tapi jangan hantar Cikgu, lagu yang kenapa tempat lain? Dulu punya kot. Dulu punya kot. Okey. Tapi kita ambil sebagai contoh lah. Yang pertama ni adalah ibadat khusus. Khusus. Haji.
Okey, yang kedua, gambar kedua ni dia buat apa ni? Boleh Gotong tak? royong. Kalau cikgu kata Dia boleh, itu ibadat umum. Ibadat umum. Bersihkan masjid je bro. akan dijalankan Yang penting sekarang ni awak kena fikir macam mana lah. Awak kena fikir Sebab dengar suara Cikgu Ashraf cinta-cinta Tapi cikgu dengar juga suara cikgu Ashraf juga. Sekejap cikgu. Duduk jauh sikit dengan Karen Nisa. Okey, yang ketiga. Ini apa? Ini menjaga Ibadat khusus. Khusus. umum. So, dia buat muamalah, dia jual beli kan. Jual sayur, orang tu jual sayur, orang tu beli. Jadi ini adalah ibadat umum, bukan ibadat khusus. Umum. Okey, yang seterusnya. Ni apa ni? Apa awak nampak banyak ni? Zakat. Pemberian zakat cikgu. Ibadah khusus. Khusus. Itu dia bayar zakat. Jadi ini adalah ibadah khusus. Okey, yang seterusnya ni. Ni. Solat Itu cikgu. pun ibadah khusus. Solat. Khusus cikgu. Ini adalah ibadat khusus. Kita menunaikan solat. Okey, baik. Jadi fahamlah mana ibadat khusus, mana ibadat khusus. Faham cikgu. Kamu kena fahamlah tu ibadah tu apa? Ibadah tu patuh dan tunduk pada Allah. Kemudian melakukan perkara yang disukai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Cikgu pernah pergi cikgu Makkah? Benda macam ni. Awak doakan cikgu. InsyaAllah Saya cikgu pun saya nak pergi doakan. cikgu. InsyaAllah ni. Doakan cikgu dapat pergi. Okey. Jadi kita sekarang masuk pada jenis-jenis hukum. Hukum. Tentang konsep ibadah dan kita masuk pada jenis-jenis hukum. Okey, Syafika boleh tolong bacakan? Boleh cikgu. Jenis-jenis hukum. Hukum wajib. Maksud mendapat pahala jika dilakukan, berdosa jika ditinggalkan. Sunat, mendapat pahala jika dilakukan, tidak berdosa jika ditinggalkan. Harus, tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Makruh, mendapat pahala jika ditinggalkan, tidak berdosa jika dilakukan. Haram, mendapat pahala jika ditinggalkan, berdosa jika dilakukan. Cikgu. Ha. Harus apa cikgu? Okey, kejap. Kita tengok persatu-persatu. Okey, jadi ada 5 jenis-jenis hukum dalam Islam. Iaitu yang pertama adalah hukum wajib. 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 Iaitu apa? Solat 5 waktu wajib dilakukan. Wajib ni apa dia? Wajib ni apabila kita buat tu kita dapat pahala. Kalau tak buat kita berdosa. Kita buat dapat pahala, kita tak buat dapat dosa. Contohnya solat lah. Kalau solat kita tak buat, kita dapat dosa. Kalau solat kita buat, kita dapat pahala. Faham tak? Faham cikgu? Okey, yang kedua adalah sunat. Sunat ni kalau kita buat kita dapat pahala. Kalau kita tak buat kita tak berdosa. Kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat kita tak berdosa. Maksudnya kita cuma rugi je lah. Sebab kalau buat dapat pahala kan, kalau tak buat tak dapat apa-apa. Macam puasa sunat kan cikgu? Contohnya macam puasa sunat, macam solat sunat, solat duha. Kalau kita buat kita dapat pahala. Kalau kita tak buat kita tak dapat pahala. Okey, yang seterusnya harus. Harus ni apa dia? Harus ni kalau kita buat kita tak berdosa, ataupun kalau kita tak buat kita tak berdosa. Tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Contoh? Cikgu Makan. Makan adalah harus. Faham tak? Faham cikgu? Cikgu harus itu macam ibadah khusus, ibadah apa? Ibadah umum macam. Harus tu ibadah umum cikgu. Betul, tapi dalam ibadat khusus pun ada juga harus, tapi dalam perkara-perkara tertentu lah. Faham tak? Faham cikgu? Macam mana? Contoh yang mudah kita faham, makan lah. Kalau kita makan,
kita tak ada apa-apa lah. Dosa pun tak. Tak berdosa pun tak. Pahala pun tak ada. Cuma kalau awak cuma kalau awak niat makan kerana nak beribadah kepada Allah, insya-Allah Allah berikan pahala. Faham tak? Faham cikgu. Jadi kena faham kat sini ada kata Okey, yang kedua, tidak berdosa jika dilakukan atau Atau ditinggalkan. Kena faham lah. Faham. Okey, yang seterusnya, makruh. Makruh pula adalah mendapat pahala jika ditinggalkan. Tidak berdosa jika dilakukan. Cikgu, saya nak cakap satu perkara. Ada. Okey. Cikgu, bila kita uduk perempuan kan cikgu? Kena pakai bila kita uduk kena pakai tudung kan cikgu? Tak perlulah. Tak perlu. Kalau awak pakai tudung macam mana awak nak berwuduk? Tak, tudung yang biasa. Yang anak tudung lah macam. Anak tudung. Boleh je. Mana yang mudah lah. Tapi kalau awak rasa mudah tak bertudung, tak payahlah bertudung. Sebab tudung awak pakai tudung tutup aurat ni sebab awak tak nak orang lelaki bukan ajnabi tengok awak. Bukan mahram yang tengok awak kan. Cikgu, keluarga je boleh keluarga je nampak tapi bukan orang luar kan cikgu? Betul. Kalau keluarga boleh lah. Kalau orang luar tak boleh lah. Kenalah awak pergi Cikgu, bila saya berduduk, mak saya cakap kalau awak tak pakai tudung itu makruh tau cikgu. Dia cakap saya. Itu tak pasti tu. Sebab kalau perempuan sesama mahram, dia tak ada batasan lah, melainkan pusat hingga litut kan. Kalau sesama ahli keluarga tak ada masalah lah. Tapi kalau dekat luar, dekat kawasan luar, awak kena cari tempat yang tertutup untuk awak ambil gitu. Okey, faham? Faham cikgu. awak boleh je lah. Jika Haram. Haram. Haram ni iaitu apa? Mendapat pahala jika ditinggalkan, berdosa jika dilakukan. Contohnya apa? Contohnya minum arak, Zina. lepas tu Berzina cikgu. Betul. Buat rap. Buat rap. Rap apa tu Hasan? Rap itu apa macam robbery. awak kalah, so kita Sama cikgu berzina juga. tak apa. Robbery. Awak hantar nama dia. Rap, ingatkan menari rap tu yang apa? Rapper. Bukan cikgu. Robbery. Robbery. Yalah mencuri. cikgu, saya nak cakap satu cikgu. Apa dia? Cikgu, maksiat itu apa cikgu? Maksiat itu tak faham. Maksiat Mada. tu perkara-perkara yang dilarang lah macam tadi. Zina, mencuri, kemudian apa, mengganggu. Itu adalah maksiat lah. Pisan kemat. Maksiat. Baru faham. Okay. Cikgu, laknat tu? Laknat. Apa tu? Laknat. Oh, laknat. Laknat tu dia macam mana laknat tu? Sekejap Laknat. Okey, laknat tu adalah kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah maksudnya jauh daripada rahmat Allah. Rahmat menuju Allah. Itu laknat. Maksudnya Allah keji orang yang macam ni. Laknat tu. Allah marahkan cikgu sebab dia orang buat yang Allah larang ke cikgu. Allah lanat dia orang ke cikgu kan? Betul. Macam tu lah. Kalau kita buat sesuatu yang membatasi perkara yang Allah larang, maka Allah melaknat. Allah laknat maksudnya orang ni Allah tak suka. Allah tak berikan petunjuk. Allah jauhkan rahmat Allah. Kan bagus. Teruskan sikit nanti cikgu. Faham tak? Faham cikgu. Okey, baik. Kita masuk jenis hukum dan seterusnya adalah kita nak pasti pula hukum bagi setiap perbuatan di bawah. Hukum bagi setiap perbuatan bawah.
Tadi kita dah kenal pasti ibadat khusus dan ibadat umum. Dan sekarang ni kita kenal pasti juga hukum bagi setiap perbuatan di bawah. Okey, yang pertama ni bersedekah. Apa hukumnya? Jangan hanya Wajib. Sudah Wajib. Wajib membuat kita Semua jawab wajib. untuk bersedekah. Bersedekah adalah sunat. Cikgu. abang. Tapi kalau ada lain Cikgu. Ya ke cikgu? Guru Khairul pergi jauh lah cikgu dengan cikgu Ashraf punya suara. Cikgu, tapi ini bukan zakat tak cikgu? Ini bukan zakat, ni dapat bersedekah. Jangan hanya kerana kita merasa miskin yang membuat kita enggan untuk bersedekah. Cikgu, zakat itu wajib kan cikgu? Zakat wajib. Zakat wajib. Zakat wajib ni bersedekah. Tapi kenapa dalam ibadat khusus cikgu? Tapi kenapa dalam ibadat khusus? Zakat kita wajib bayar. Kalau tak bayar kita berdosa. Itulah saya cakap cikgu. Ini Ini okey, ini bersedekah. Sedekah lain. Sedekah dan zakat lain. Sedekah ni kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat kita dapat apa? Sebab sedekah ni bila-bila masa kita boleh sedekah. Zakat tu kita kena bayar sekali setahun. Itu zakat fitrah yang setiap kali hari raya kan. Masa kita bayar zakat tu, ayah awak bayar zakat tu, itu adalah zakat yang wajib kita bayar. cikgu, ada orang yang macam ni, saya punya duit ni, ambil saya punya duit. Itu tak halal kan cikgu? Macam mana tak faham? Tak faham. Oh, tak faham ya cikgu. Kalau dia punya duit balik, dia nak bersedekah atau zakat kan? Lepas tu dia bagi, saya punya duit. Lepas macam tu. Itu tak tahulah. Cikgu faham? Faham. Itu kena tanya dia lah sama ada dia ikhlas ataupun tak. Tapi awak itulah faham. cikgu. Sekarang ni awak kena faham zakat dan sedekah adalah dua benda yang berbeza. Zakat wajib bayar, tak ada kompromi, awak tak boleh elak, awak mesti bayar. Bagi yang menanggung lah, maksudnya bapak awak, mak awak kalau mak awak menanggung kan. Tapi biasanya ketua keluarga yang bayar. Cikgu, kemudian RM1 pun tak apa kan cikgu kalau bagi? Kalau zakat jadi sedekah. Kalau zakat jadi amount dia, okey. Dia ada kiraan dia berapa kena bayar. Kalau sedekah ni tak kisah, awak boleh, mak awak boleh, adik awak boleh, Cikgu. boleh. Cikgu, kalau zakat berapa kena bayar cikgu? Cikgu, saya tahu cikgu. Saya pernah pergi dengan ayah saya beri zakat. Dia kan saya dekat rumah saya ada 6 orang. Aku, nenek saya dan semua ayah saya kan ada 6 orang. Lepas tu dia minta 7 kali 6 dia minta. Yalah. Satu orang RM7. Seorang RM7. Maksudnya dia tunjuk berapa orang lah. Berapa isi rumah, berapa bilangan orang, kemudian dia kira lah berapa bayaran yang boleh kita bayar. Biasa yang paling rendah RM7 lah. Itu ikut kiraan beras. Kalau awak belajar lebih dalam lagi tentang zakat, dia ada kiraan dia lah. Yang paling rendah adalah RM7. Kemudian dia ada 14, ada RM21. Yang paling mahal sekali. Cikgu, kiraan dengan keluarga ke cikgu? Ayah saya bagi RM42. Zakat ni dia akan dikira berdasarkan isi rumah. Berapa orang. Okey, darabkanlah RM7 darab dengan katalah rumah awak ada 5 orang. Darab dengan dapat dah RM30, RM5. RM30. Kalau ada lagi, darab lagi. Dekat masjid cikgu, RM7 itu zakat. Lepas tu kalau dalam keluarga ada berapa orang, kena darabkan 7 dengan 5 tu. Betul. Berapa orang itulah cikgu. Bukan 7 dengan 5, darablah berapa, RM7 darab berapa orang. Cikgu, kalau saya punya rumah ni ada 8 orang. 7 orang. Lepas tu zakat dia, pembayaran dia RM7. Lepas tu darabkan. Darablah 7 darab 7. 49. Lepas tu itu kena bayar. Bayarlah, itu zakat wajib bayar, tak boleh elak. Tak bayar. Kalau satu orang pun RM7 je lah cikgu. Ya, betul. Okey,
Cikgu, kalau diri sendiri satu orang bayar, tanah kiri keluarga saya satu orang je. 7 ringgit boleh bayar kan cikgu? Tak boleh. Boleh kalau awak mampu. Oh. Sekarang ni yang mampu yang mampu adalah ayah awak yang menanggung awak. Awak ya. Awak di bawah tanggungjawab ayah awak. Jadi ayah awak yang kena bayar. Kalau awak dah kahwin nanti, awak kahwin, suami awak yang bayar. Faham. Baru je faham cikgu zakat ni. Okey. Terima kasih. Okey, itu zakat. Beza sedekah enggak. Sedekah ni awak boleh bagi bila masa. Awak boleh bagi berapa banyak, 50% ke, RM1 ke, RM2 ke. Awak boleh bagi bila masa. Sebab tu dia adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Kalau awak buat, awak dapat pahala. Kalau awak tak buat, awak tak dapat pahala. Itu dia sedekah. Faham? Faham cikgu. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Apa ni? Kalau pergi masjid selalu saya ambil RM1 kan cikgu? Saya ambil RM1 pergi ke masjid. Ada satu orang yang jari-jari dia semua kecil. Dia susah nak bergerak pun susah. Lepas tu kat masjid tu pun perlukan sumbangan dan orang miskin tu. Siapa patut saya bagi duit tu cikgu? Terpulanglah pada awak. Kalau awak rasa awak kesian dekat orang yang miskin tu, awak bagilah dia, awak bagi. Saya bagi ke orang miskin tu. Lepas tu saya ambil lagi RM1 sumbang. Sumbang masjid pula. Bagus lah. Bagus tu awak bagi dua-dua sekali. Dua-dua pahala awak dapat. Kalau awak buat macam tu, awak dapat dua-dua terus. Awak bagi masjid, awak bagi orang yang susah tu. Eloklah. Faham cikgu. Sampai 1 bulan saya kasih orang tu. Sebab dia datang 1 bulan masa Ramadan. Okey lah, bagus lah. Hanif banyak dapat pahala. Bagus. Okey, yang seterusnya adalah yang ni, gambar yang kedua ni apa dia? Solat. Solat. Wajib cikgu. Okey, solat ni bergantung pula sama ada solat wajib, solat lima waktu ataupun solat sunat. Solat duha, solat apa lagi? Solat isra, solat sebelum solat qobliyah ba'diyah, sebelum selepas. Itu adalah solat sunat, solat rawatib. Cikgu ini solat apa cikgu tu? Solat sunat lah, solat duha, solat rawatib. Rawatib ni solat sunat kita lakukan sebelum solat zuhur, selepas solat zuhur. Kita lakukan sebelum solat subuh. Itu solat sunat rawatib lah. Solat rawatib. Dia solat sunat. Yang mudah ni awak kena faham. 2 rakaat. 2 rakaat, 4 rakaat buat juga. Tapi dia adalah solat sunat lah. Cikgu, ada cikgu, ada satu solat cikgu. Solat wudu. Wudu pun boleh juga buat. 2 rakaat kan cikgu? Betul. Itu adalah solat sunat lah. Jadi solat ni ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau wajib tu 5 waktu lah, wajib. Kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Solat wajib. Kalau solat sunat, kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tak dapat apa-apa. Cikgu, mana sunat muakkad cikgu? Mana sunat muakkad? Sunat muakkad apa? Tak, ke sana tak ada pun cikgu sunat muakkad. Sunat muakkad tak ada. Itu terbagi, itu termasuk pula dalam bagian-bagian sunat pula. Nanti dia akan perisikan. Tapi kita bagi, kita kena faham dulu 5 yang basic, 5 yang atas ni. Okay. Faham cikgu? Faham cikgu. Okey, nanti dia buat apa ni warna hijau ni? Petai cikgu. Petai. Siapa makan petai? Saya tak suka cikgu. Cikgu. Yang lain makan, Yati makan. Saya makan cikgu. Saya satu kali je pernah. Petai tu makruh kan cikgu? Dekat cikgu, itu dekat restoran cikgu. Oh, awak sekolah dia. Restoran Saya beli kerang cikgu, saya makan kerang cikgu. Cikgu, itu saya tak tahu macam apa itu.
macam besar dia ada busuknya itu apa? Okey, petai ni adalah apa hukum dia? Ada makan. Makro. Makro sebab dia ada bau, dia dikatakan bau. Jadi dia adalah makro. Benda-benda yang besar. Cikgu boleh tak makan kerang? Boleh. Saya makan cikgu. Kerang. Benda-benda yang berbau ni adalah makruh kita makan sebab dia akan memberi kesan, iaitu bila kita solat, kita pergi solat di masjid, solat berjemaah kan. Jadi bila kita makan, kita sedawa, orang sebenar bau busuk. Jadi tak boleh lah. Boleh jatuh pada haram tu sebab kita mengganggu orang lain solat. Jadi makan-makanan yang berbau seperti petai, bawang, cikgu adalah makruh untuk bawang. makan. Bawang, cikgu, bawang. Bawang pun sama, bawang kan berbau juga. Bawang berbau sampai mata kita berair. Durian pun makruh, Carol. Durian mana ada bau, cikgu? Banyak pun durian dari jauh boleh rasa dah. Cikgu, jering pun sama kan cikgu? Jering pun sama kan cikgu makruh? Jering besar, cikgu, jering besar. Semua berbau lah tu, durian, jering, berbau petai, bawang, berbau ni adalah makruh. Cikgu, tapi bawang kena bagi dekat kari kan cikgu? Kari? Kari apa itu semua? Daging pia itu. Itu terpulang, awak nak masak apa? Okey, yang seterusnya gambar ni, apa dia? Arak. Haram. Haram. Apa hukum dia? Haram. Dilarang. Dia berdosa terus kalau kita lakukan. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah. Kena taubat kan cikgu? Kena taubat kan kalau makan arak, kalau minum arak? Makan arak. Aduh itu keluar dari mulut lah. Gambar budak makan ni, apa dia? Salad. Saya sayuran. Harus. Saya sayuran. Harus cikgu. Apa hukum dia makan? Harus cikgu. Harus cikgu. Harus cikgu. Harun. Jadi hukum dia adalah bukan harun. Abang jangan main-main. Okey, harus. Makan adalah harus. Okey. Itu untuk hari ini. Sekarang kita ada latihan. Apa ni? Okey. Latihan ni cikgu nak awak salin dulu. Cikgu, tadi kan cikgu gambar. Nanti cikgu bagi kat WhatsApp lah cikgu. Okey, macam ni. Okey, sekarang ni macam ni. Cikgu akan bagi semua ni semua. Cik, Zara akan dapat hadiah. Cikgu akan bagi semua slide ni dalam WhatsApp. Kemudian cikgu nak awak tulis balik nota-nota dan juga latihan tadi. Kemudian awak jawab terus latihan ni. Boleh? Boleh cikgu. Lepas tu jawab ni cikgu. Awak tulis nota, kemudian awak jawab latihan tadi. Okey cikgu. Cikgu Anwar, saya ada soalan. Boleh. Contohnya kalau kita bela anjing, pahala kita hilang ya cikgu? Kenapa awak nak bela anjing? Tak, saya tanya. Contohnya kalau bela anjing macam pahala satu bukit hilang ya cikgu? Cikgu, kalau pertama awak kena tahu tujuan kenapa kalau awak bela anjing atas tujuan awak nak jaga binatang-binatang ternakan, lembu awak, kambing awak, awak jaga, awak bela, awak terpaksa, maka hukumnya boleh. Tapi boleh lah, dia tak jatuh haram lah. Sebab kalau ikut asal, orang Islam memang tak boleh bela anjing. Bela anjing? bela anjing tu, bela itu apa cikgu? Bela tu macam peliharaan. Membela. Macam awak bela kucing, Arnab. kucing, arnab semua. Itu boleh kan cikgu? Itu boleh lah, anjing tak boleh. Anjing kenapa tak boleh cikgu? Cikgu, kalau bela lembu boleh ke cikgu? Kalau bela lembu. Lembu boleh. Boleh. Sebab kita Makan. korbankan. Cikgu, kenapa dia jadi binatang haram cikgu?
Itu dah memang disebutkan antara dua binatang yang haram, iaitu anjing dan babi. Jadi dua binatang tu haram lah. Anjing dan babi, khinzir. babi. Oh, khinzir. Okey, faham tak ni tadi? Faham cikgu. Okay. Tapi saya tak faham yang dia cakap pahala satu bukit hilang. Itu maksud dia lebih kurang macam tu lah. Kalau tapi jelas sebenarnya kita tak boleh beli anjing sebab dia adalah binatang yang haram. Kemudian rumah yang ada anjing ni malaikat tak masuk. Kalau beli anjing pun malaikat tak masuk cikgu. Malaikat tak masuk. Tak masuk, malaikat tak masuk. Cikgu lagi satu. Kalau contohnya anjing tu susah, dia tak sihat, kita tolong dia boleh tak cikgu? Boleh lah. Sebab satu hari anjing koyak-koyakkan sampah, saya bagi dia makan daging. Bagi makan daging Boleh. Sebab kesian Cikgu, saya nak cakap satu cikgu. Okey, boleh. Kita nak tolong binatang-binatang boleh. Kita tak masuk binatang haram. Kita kena dia. Termasuk kita binatang yang haram ni, kita kena bunuh dia tak. Kalau dia sakit apa tu nak tolong juga. Cikgu, Selepas pada tu kita kena bersihkan diri kita balik lah. kita kena samak ke cikgu? Kita kena samak. Tapi saya tak pegang, cikgu saya tak pegang, lepas tu saya guna kayu untuk bagi dia. Boleh lah macam tu. Cikgu, saya nak cakap satu cikgu. Tentang makanan cikgu. Tentang makanan cikgu, ada orang, saya nampak selalu ada orang yang makan apa, cangkerang, snail tahu kan cikgu? Snail, siput. Ketam. Ketam, itu boleh makan ke cikgu? Boleh. Ketam boleh. Ketam boleh lah, tapi kalau siput pun ada kategori yang boleh kita makan. Kalau siput yang besar kat jalan tu tak boleh lah. Cikgu, kalau siput yang sedut tu cikgu? Siput sedut tu boleh, macam siput laut-laut ni kan. Boleh. Cikgu. Lagi satu ada cikgu. Yang ketam itu dia boleh hidup dalam air pun, lepas tu dalam itu atas pantai pun. Itu haram lah cikgu. Ada jenis-jenis dia juga. Kalau ketam yang dua alam tak boleh dimakan. Dua alam darat boleh, laut pun boleh. Boleh lah. Cikgu. Faham cikgu? Sekarang soalan latihan satu. Kena berapa cikgu? Jelaskan maksud hukuman berikut dan berikan contoh. Macam yang tadi contoh. Bagi contoh. Yang tadi kita terangkan. Cikgu cikgu boleh bagi tu screenshot ke cikgu yang tadi punya. Lepas ni cikgu akan bagi letak lagi. Awak salin. Kemudian cikgu bagi sekali dengan latihan ni. Awak tuliskan jawapannya terus. Kemudian hantarkan gambar semuanya, nota-nota dan juga latihan. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Nombor satu ni jelaskan maksud hukum. Tadi kan kita dah beri. Nombor dua. Nombor satu sudah faham cikgu. Ni jenis-jenis hukum ni maksud dia. Ni kena tulis maksud dia kan cikgu kan? Dia tanya apa tadi? Pasal apa wajib tulis. Deadline bila cikgu deadline? Deadline dia sebelum pukul 5. Sebelum pukul 5. Sebelum pukul 5. Cikgu ada kerja lah cikgu. Kerja apa? Cikgu ni saya kena bantu lepas tu itu banyak alasan. Banyak alasan. Tapi saya tengok tak buat apa cikgu. cikgu. Betul cikgu, betul. Okey, cikgu bagi nanti saya tangkap lepas tu saya hantar dekat Hanif. Okey, saya bagi deadline pukul 9 malam. Boleh cikgu. Saya boleh. Alhamdulillah, boleh cikgu boleh. Alhamdulillah cikgu, insya-Allah boleh cikgu. Cikgu nombor 2. Nyatakan hukum bagi situasi berikut. Dia bagi situasi. Contohnya pertama, Fatimah berpuasa setiap hari Isnin. Apa hukum dia? Sunat. Sunat. Ini je lah sunat. Senang kan? Okey, dah faham. 3 soalan ni je cikgu. Tu nombor 3. Cikgu nombor 3. Anda bercadang menyertai larian 100 meter peringkat sekolah. Bagaimanakah cara anda memastikan penyertaan anda dalam keadaan tersebut tidak mengalami hukum Islam?
awak ceritalah, ini soalan kena fikir sendiri jawapan dia. Macam mana awak nak certain, awak nak menyertai pertandingan dari satu liga supaya awak tak menyerang hukum Islam. Awak kena contohnya aurat, berpakaian sopan, dan apa dia, awak kena ikut arahan pertandingan, peraturan pertandingan, awak tak tulis macam tu lah cikgu. itulah lebih kurang. Okey cikgu, dah faham cikgu sekarang. Tapi awak jangan kena jawapan cikgu bagi tu lah. Itu tadi. Terima kasih. Awak kena fikir sendiri. Boleh sih? Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu. Okey, sebelum pukul 9 hantar Okey cikgu. Okey, sebelum habis cikgu. kelas, tolong kita tangkap gambar sikit. Okey. Saya nak kena buat ni. Cikgu. Good. Oh, Yasin baring patut tutup video. Hai Yasin. Orang lain semua duduk. Cikgu dekat sini tak ada kursi cikgu. Okey. 1, 2, Nadif mana ni? Tunggu je cikgu, tak tahu belum. Sekejap. Gelap dia ni. Oh iyalah. Tunggu kejap, salah ni. Okey. 1, 2, 3. Good. Okey dah. Aku hilang pula. Cikgu. Cikgu Nasima ni macam mana cikgu Nasima? Cikgu saya tengok tarikh dia buka Januari tu. Nanti cikgu tengah tengok lagi. Tengoklah. Dia cakap dengan saya cikgu. Dia punya lama phone lah cikgu. Dia cakap dia tu tak boleh beli SIM card. Lepas tu dia guna hotspot. Lepas tu dekat tablet pun tak boleh buka setting. Macam mana nak ambil, macam mana nak belajar. Mula-mula pun saya macam tu juga cikgu. Saya cakap tanya Cikgu Anwar, lepas tu tanyalah Cikgu Anwar nak upload apa tu setting. Saya cakap dia. Tapi dia tak cakap. Cikgu. Okey, lepas ni sama buat kerja ya. Okey semua. Okey cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Sama cikgu. Kita habis. Terima kasih cikgu. Dengan tasbih Al-Baqarah dan surah Al-An'am. Oh, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu.